Segmen doktor dan anda kembali lagi, dan jika kita lihat statistik yang dikeluarkan pada tahun lalu, rakyat Malaysia merupakan antara yang mempunyai bilangan obesiti tertinggi. Macam mana tu? Macam mana itu? Adakah ia menjadi satu kebimbangan dan kerisauan kepada mereka yang tergolong dalam statistik tersebut? Ataupun dia tak sedar sebenarnya, tak mempunyai sebarang perasaan mengenai perkara itu. Tapi walau bagaimanapun, sekiranya ada sedikit kesedaran yang ada dalam diri anda, ini adalah satu daripada alternatif yang boleh anda lakukan. Jadi kita nak berbicara lebih lanjut lagi tentang pembedahan obesiti. Jadi bagaimana agaknya caranya? Ia sangat berbeza daripada sudut lemak dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, kita bersama Dr. Nur Hisham Muda, pakar pembedahan endokrine dan bariatrik atau obesity. Itu nama lainnya ya? Ya, dari Hospital Putrajaya. Jadi Assalamualaikum, selamat datang doktor. Waalaikumsalam. Mukadimahnya, Ya. apa sebenarnya yang dipanggil obesity ni? Obesiti sebenarnya adalah secara simpelnya apabila tenaga yang kita gunakan, tenaga yang masuk ke dalam tubuh kita dengan tenaga yang kita tidak gunakan, yang kita gunakan tidak seimbang. Apabila berlaku tidak keseimbangan ini, maka berlakunya pengumpulan lemak-lemak di dalam badan kita yang berlebihan daripada apa yang diperlukan oleh badan kita secara sihat. Okey. So itu secara simpelnya lah definisi obesiti. Baik, kalau kita berikan penjelasan tadi, di mana ia amat jauh berbeza daripada teknik sedut lemak dan sebagainya. Ini apa agaknya kaedah yang digunakan? Pertamanya, pembedahan obesiti ini merupakan pembedahan yang sangat selektif kepada mereka-mereka yang gemuk, yang obes. Tidak semua pesakit-pesakit obes kita akan melakukan pembedahan obesiti. So bezanya, pembedahan surgery, pembedahan kosmetik merupakan pembedahan yang dilakukan untuk tujuan kosmetik. Tetapi di sini kita melihat obesiti sebagai satu penyakit. So ini ingin saya tekankan, pembedahan obesiti merupakan bukan pembedahan kosmetik. Ia merupakan pembedahan untuk mereka-mereka yang kita panggil morbidly obese. Maknanya morbid ni maksudnya penyakit obesiti. Yang mana tujuan utama kita untuk menghalang komplikasi-komplikasi obesiti berlaku kepada pesakit-pesakit kita dalam usia yang muda. Jadi kalau kita lihat, selalunya di peringkat mana yang diperlukan pembedahan ini? Kita bergantung kepada body mass index. Body mass index ini merupakan kita indeks jisim tubuh. BMI. Di mana BMI kita ukur darjah berat kita berdasarkan kepada ketinggian. Jadi secara amnya, kalau BMI kita melebihi 35 dan mempunyai penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, dan kita sudah tergolong dalam mereka-mereka yang layak untuk melakukan pembedahan obesiti. Kalau kita tak ada penyakit, BMI 40 dan ke atas. So jadi mereka-mereka yang overweight, mereka-mereka yang obesiti kelas 1 dan kelas 2 tidak perlu untuk melakukan pembedahan obesiti. Ianya hanya perlu untuk melakukan diet modification dan juga exercise lah. Yang terbukti berkesan bagi mereka. Tapi bagi pesakit-pesakit morbid obesity, tiada kajian yang menunjukkan dengan lifestyle modification dan juga exercise dapat mengurangkan berat badan mencukupi dan maintain dalam jangka masa yang lama. Itu masalah. Dia boleh turun berat badan tapi tak cukup satu, dan juga tak boleh bertahan dalam jangka waktu yang lama. Obesiti adakah ia genetik? Jika ibu bapa mungkin dalam bersaiz besar, adakah itu hanya salah satu daripada faktor-faktor yang sangat kecil. Yang bukan alasan. Bagi saya, dua perkara. Gaya hidup, exercise, dan juga pemakanan. Itu yang paling penting sekali. Ada kurang daripada 1% yang disebabkan oleh masalah-masalah endokrine seperti masalah Cushing, maknanya dia ada kelenjar yang merembeskan hormon steroid yang banyak, masalah hypothyroidism, kekurangan hormon thyroid dalam badan. Itu
kes-kes terpencil yang menyebabkan obesiti. Tapi yang paling utama, kurang exercise. Nombor 2, makan lebih. Aha. Itu faktor utama. Makanya yang terkandung dalam statistik yang dilaporkan adalah kebanyakan daripada cara gaya hidup masing-masing. Kebanyakannya. Baik. Kalau kita boleh kongsikan dari segi kajian kes, berapa umur yang paling awal rasanya membuat rawatan bersama dengan doktor? Ikut biasanya kita akan operate apabila mereka berumur 18 tahun ke atas. Di mana ini melibatkan medico legal lah. Ya. Bila you berumur 18 tahun ke bawah, you tidak boleh membuat keputusan sendiri. Dan biasanya umur yang terlalu muda, kita bagi peluang kepada mereka untuk melakukan rawatan perubatan, diet modification dan juga exercise. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Kalau ada yang nak bertanya sebarang persoalan, anda boleh hubungi kami di talian 0322828578 atau 0322828579. Ada yang bertanya, Azizah Mustafa, dia kata tiada kesan sampingan ke? Takut nanti gemuk kembali. Itu soalan daripada Azizah. Yang nombor 2, Muhammad Anas Hussein Umar, dia kata nak tanya, kenapa setengah orang bertubuh kurus tapi bahagian perutnya buncit? Adakah kerana lemak hanya berkumpul di perut? Kalau nak dibandingkan dengan mereka yang obesiti, lemak naik di semua bahagian. Jadi penjelasan lebih lanjut. Okey. Setiap pembedahan ada komplikasinya tersendiri. Ya. Okey. Tetapi daripada kajian-kajian yang telah dibuat, pembedahan obesiti adalah satu pembedahan yang ditakrifkan sebagai pembedahan yang selamat. Di mana kadar komplikasi yang boleh berlaku adalah di dalam range yang sangat rendah lah. Okey. Tapi yang pentingnya kita kena timbangkan di antara risiko dan juga benefit apabila kita melakukan sesuatu. Kita kena fikir apa yang akan berlaku apabila kita mendapat penyakit obesiti ini. Di mana kajian telah menunjukkan penyakit obesiti ini akan memberi efek daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Akan menyebabkan berbagai-bagai penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, masalah pernafasan, masalah jantung, di mana mereka akan mendapat penyakit-penyakit ini dalam usia yang sangat muda. Dan komplikasi-komplikasi daripada penyakit seperti kencing manis, diabetes juga akan datang dalam usia yang sangat-sangat muda. Yang menyebabkan jangka hayat seseorang mereka yang obesiti ini berkurang dengan signifikannya. Okey, baik doktor. Talian sudah dibuka, kita ada pemanggil yang sudah bersedia. Halo, siapa di talian? Halo. Halo. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Rukiah dari Lebuan. Ya, Silakan. silakan Puan Rukiah. Saya nak tanya lah. Ya, saya. Pasal anak saya ni macam over lah, obesiti. Ya. Ya, teruskan. Umur dia 26 tahun. 21. Berat badan 26 tahun. 26, okey. 26. Teruskan. Berat badan dia 124.3 kilo. Ketinggian dia 6 kaki. Dia berapa? Ketinggian dia 6 kaki. 6 kaki. 6 kaki. Berat dia 124.3. Iya. Adakah itu dia harus buat pembedahan obesiti? Adakah dia mempunyai komplikasi atau apa-apa penyakit? Tiada. Tiada ya? Dia sihat. Dia sihat. Kerja berat. Dia sering melakukan senaman juga ke? Tidak. Dia Tidak. memang kaki bangku. Kaki bang. Baik, terima Okey, kasih terima Puan kasih. Rukiah. Saya lelaki. Ya. Lelaki ya? Okey, baik. Sebelum itu kita ada seorang lagi pemanggil. Hello. 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 Hello, siapa di talian? Terputus. Baik. Silakan. Okey, yang pertamanya kita kena kira dia punya body mass index lah. Body mass index biasanya kita kira berat dalam kilogram dibahagi dengan tinggi dalam meter kuasa 2. So bila kita dapat dari situ, kalau BMI dia lebih daripada 35 dengan penyakit ataupun BMI dia kalau dia tak ada penyakit, BMI dia 40, itu indikasi untuk pembedahan bariatrik. Saya rasa secara kasarnya mungkin
dia termasuk dalam golongan yang memerlukan pembedahan dengan 6 kaki almost 130 kilogram. Kebanyakan pesakit saya dalam 140-200 kilogram. Kalau kita lihat dari segi pembedahannya, apa sebenarnya yang dilakukan ketika pembedahan itu? Kerana kalau kita lihat dari aktiviti sedut lemak ada caranya. Jadi macam mana pula dengan pembedahan? So pembedahan bariatrik ataupun pembedahan obesiti yang sekarang ni yang paling utama, yang paling popular yang dilakukan di Malaysia adalah satu pembedahan gastric banding, laparoscopic gastric banding. Yang keduanya laparoscopic sleeve gastrectomy dan yang ketiganya laparoscopic gastric bypass. Kalau laparoscopic gastric banding, kita akan letak satu band di perut untuk menjadikan perut itu kepada dua bahagian. So jadi perut yang utamanya sangat kecil. Yang ini dalam gambar. Yang dalam gambar ni adalah pembedahan sleeve gastrectomy. Di mana kita akan mengerat dia punya lebih kurang 80% daripada perut dia. Menjadikan perut dia kecil. Yang kuning itu lemak atau yang kuning tu lemak, yang belah kiri tu perut. Ini kita akan buang yang belah buang sebahagian besar daripada perut dia sehingga menjadi hanya kapasiti 100 cc sehingga 150 cc. Biasanya perut kita boleh masuk sampai 1 liter hingga 1.5 liter. So ini bermakna 80% daripada perut kita dibuang. Dua kesan, satu daripadanya perut akan jadi kecil. Apabila perut jadi kecil, kita tak boleh makan banyak, dan bila kita makan dia cepat jadi kenyang. Satu lagi kesan adalah kesan hormon. Apabila kita buang satu bahagian daripada perut tu yang kita panggil fundus, perut ni berfungsi menghasilkan hormon ghrelin. Hormon ini yang menyebabkan kita rasa lapar. So apabila kita buang sebahagian daripada perut tu, rasa lapar tu akan disuppress pada peringkat 1 hingga 2 tahun pertama selepas operasi. Tapi doktor, kalau kita lihat apabila bahagian lemak itu sudah dibuang, jadi bukan ke perut itu akan jatuh mungkin kosong dan seperti tidak ada isi? Itu macam mana pula? Selepas pembedahan bariatrik, biasanya selepas 1 hingga 2 tahun selepas pembedahan, mereka akan mengalami kulit yang berlebihan. Okey. Ini terutamanya disebabkan oleh pengurangan berat badan yang mendadak. Okey. So selepas 2 tahun biasanya bila you dapat optimal berat badan yang kita target. Jadi biasanya disebabkan oleh masalah kesihatan juga, sebab dia akan terdedah kepada jangkitan kuman di bawah lipatan kulit. Kita akan melakukan pembedahan membuang kulit. Itu selepas 2 tahun. Selepas 2 tahun. Dan di mana selalunya lokasi yang sering dilakukan? Yang biasanya kita buang yang dekat perut. Yang dekat perut. Okey. Baik doktor, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello. 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 Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello? Hello. Ya, Ya. saya. Siapa di talian? Saya Liana. Baik. Silakan, Lena. Okey, saya nak tanya dengan doktor. Saya sendiri ada masalah obesiti. Okay. Dan saya juga ada asma. Adakah boleh saya buat rawatan yang seperti doktor katakan buang perut sebanyak 80% tu? Sebab saya macam berminat cuma nak tahu. Ada soalan nak tanya pada Lena? Tak ada, boleh. Boleh nantikan jawapan ya. Silakan. So satu lagi saya ingin tegaskan, obesiti merupakan satu penyakit. Itu semua orang kena faham. Okey, bila obesiti ni kita takrifkan dia sebagai penyakit, bermakna kita mesti merawatnya pada peringkat yang seawal-awal yang boleh untuk mencegah komplikasi obesiti. Kebanyakan pesakit saya sekarang, mereka datang dengan pakej yang begitu lengkap. Terlalu obes, apa yang kita panggil super obes, kadang-kadang super obes, mereka yang BMI lebih 50, lebih 80, dan mereka semua, kebanyakan daripada mereka
lengkap dengan kencing manis, darah tinggi, sakit paru-paru, obstruktif sleep apnea, kesukaran bernafas semasa tidur, apa semua. So jadi saya rasa even puan mengalami masalah asma, itu tidak menjadi masalah kepada untuk melakukan pembedahan. So semua pesakit yang akan menjalani pembedahan obesiti, kita akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Saringan dahulu. Saringan, ujian jantung, ujian fungsi paru-paru, dan apabila semua tim kita yang terdiri daripada pakar perubatan endokrin, pakar bius, pakar psikiatri, pakar dietitian dan juga pakar bedah bersetuju pesakit ini layak untuk melakukan pembedahan, baru kita akan proceed kepada pembedahan. Baik. Tadi saya masih lagi seriau. Itu dia dengan pembedahan itu. Tak apa, kita ada pemanggil di tali. Jadi kita terus dengan pemanggil. Halo. Hello. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, siapa Teruskan. kalian? Silakan. Saya Puan Azhar dari Sungai Petani. Puan Azhar ya? Saya nak tanya, kalau saya duduk dekat Sungai Petani, ke mana saya nak lakukan pembedahan ini dan berapa kos dia? Okey, baik. Itu saja Puan Azhar ya? Okey, ya. Baik, terima kasih. Okey. Silakan. Buat masa sekarang, pembedahan bariatrik ini dilakukan oleh endocrine surgeon dan juga pakar bedah usus, pakar bedah perut. Okey. Hospital Putrajaya buat masa sekarang salah satunya hospital yang melakukan pembedahan obesiti di Hospital Kementerian Kesihatan. Ada juga maksud saya kita memang merangka satu unit yang khas untuk pembedahan obesiti secara rasminya di Hospital Putrajaya. Ya, Okey, secara serius. Lain-lain hospital yang mempunyai pakar pembedahan usus bahagian atas, GIT tract surgeon, ada setengah-setengah tempat yang melakukan pembedahan ini seperti di Seremban, di Hospital Sungai Buloh dan juga di Hospital Perak. Lain-lain tempat saya rasa Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Hospital Universiti Melayu. Yang lainnya hospital swasta, ada satu atau dua hospital swasta yang melakukan pembedahan ini. Kos pembedahan di hospital kerajaan sangat murah lah. Minimum. Sangat minimum. Mereka hanya perlu membeli alatan-alatan yang tidak disediakan oleh pihak hospital yang lebih kurang. Kosnya secara keseluruhannya kurang daripada RM10,000. Kurang ya? Kurang daripada RM10,000. Makanya kalau kes daripada tadi daripada Kedah Puan ya, dia kata kalau hospital mana yang terdekat adalah di Perak untuk mendapat rawatan. Di Perak. Di Perak. Hospital mana yang lebih khusus kalau dia nak pergi terus merujuk ke sana? Saya rasa hospital Taiping lebih kurang macam tu. Ya. Tapi secara amnya well recognized apa tu pusat pembedahan obesiti di Hospital Putrajaya. Putrajaya. Anda boleh ke sana sebenarnya. Kita mendapat referral daripada seluruh Malaysia untuk pembedahan. Jadi bermaksud pergi kepada hospital yang berdekatan kemudian dirujuk ke Hospital Putrajaya. Makanya dia akan dirujuk kepada Hospital Putrajaya. Baik. Jadi bagaimana agaknya caranya ya? Sebab ada banyak soalan-soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Dia kata agaknya kalau dari segi lepas pembedahan itu nanti 2 tahun yang awal, bagaimana cara dia selepas pembedahan tu dia nak menyesuaikan diri? Ada dia mengalami komplikasi ataupun tidak? Kita akan buat rawatan susulan yang sangat rapi kepada pesakit-pesakit ini. Kita ada combine, kita panggil pusat sehenti klinik untuk mereka-mereka yang setelah melakukan pembedahan. Kita juga ada support group meeting setiap 2 minggu yang kita akan bincangkan tentang masalah-masalah ataupun apa yang perlu dilakukan selepas pembedahan. So tim kita terdiri daripada pakar bedah, pakar endokrin perubatan, dietitian
di mana bila pesakit datang start daripada pukul 10 pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 2 petang, dia akan jumpa semua pakar-pakar yang terlibat dalam tim obesiti dekat Hospital Putrajaya. Biasanya bermula dengan pukul 10, dia orang akan pergi sesi untuk fisioterapi, exercise apa semua. Pukul 12 tengah hari dia akan masuk ke dalam support group meeting di mana ada pesakit yang akan melalui operation, yang telah melalui operation, yang berjaya untuk berkongsi pengalaman. Dan pukul 2 petang barulah dia orang akan datang berjumpa dengan pakar endokrin perubatan, pembedahan dan juga pakar psikologis jika perlu. Ya, ya. Kepada mereka yang suka mengambil jalan mudah, mungkin sudah terlebih besar, kemudian memakan makanan yang membantu, katanya boleh membantu untuk mengurangkan berat badan sehingga memudaratkan. Jadi macam mana tu doktor? Titipkan pesanan juga kepada pemirsa. Mungkin ada makan ubat kurus, minuman untuk kurus, semata-mata untuk ni. Ya, ada dua kategori. Satu, obesiti yang kelas pertama, overweight dan obesiti yang kelas pertama. Rawatan-rawatan alternatif ni saya lifestyle modification, diet dan juga exercise adalah jalan yang terbaik. Dan ubat-ubatan juga. Tapi ubat-ubatan dan juga apa yang kita nak ambil untuk mengurangkan berat badan, kita nasihatkan mendapat saranan ataupun nasihat daripada mereka-mereka yang pakar. Tetapi bagi pesakit morbid obesity, tiada kajian yang menunjukkan mereka boleh berjaya menguruskan berat badan dengan cukup dan maintain dia dalam jangka masa yang panjang. Rawatan-rawatan perubatan, lifestyle modification bagi pesakit-pesakit morbidly obese ni, kita lakukan sebagai preparation untuk mereka melakukan pembedahan. Kalau mereka datang dengan terlalu berat, 200 kilo, untuk melakukan pembedahan obesiti pada mereka-mereka ini sangatlah berisiko tinggi. So kita kurangkan berat badan dia sebelum melakukan pembedahan kepada tahap 140 kilo lebih kurang macam tu kan. And then kita tengok motivasi dia. Dia ada motivasi untuk kuruskan badan dengan mengurangkan berat badan melalui cara-cara ini, dan kita akan teruskan dengan pembedahan bariatrik. Baik, dan diharapkan dengan titipan pesanan itu tadi dapat memberikan anda satu kesedaran pada mereka yang hendak melakukan pembedahan ini, pembedahan obesiti. Anda boleh terus merujuk ke hospital berdekatan ataupun terus ke Hospital Putrajaya. Dan di situ ada pakar-pakar yang di mana-mana hospital juga akan merujuk ke situ. Ya, dan terima kasih kepada Dr. Nur Hisham Huda, pakar pembedahan endokrin dan bariatrik Hospital Putrajaya, kerana sudi berkongsi informasi yang cukup berguna ini. Jadi kepada anda di luar sana, pastikan anda mengawal makan anda dan perbaiki gaya hidup bagi mengelakkan anda dari terkena penyakit obesiti.